Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua yang menonton video ini. Nama saya Muhammad Nazri bin Muhammad Yamin. Dan saya sebagai moderator untuk forum malam ini. InsyaAllah malam ini kita akan membincangkan tentang falasi dalam sosial media. Yang mana kita akan membincangkan dengan lebih lanjut dengan dua orang panel jemputan. Yang mana panel pertama bernama Muhammad Fikri dan panel kedua bernama Muhammad Apik Effendi. Jadi insyaAllah sebelum kita masuk kepada tajuk ni, terlebih dahulu saya ingin jelaskan apa dimaksudkan dengan falasi itu. So, falasi ni kalau kita lihat balik, falasi ialah kesalahan yang sering berlaku dalam kehujahan. Ia diteliti, ia terbahagi kepada dua jenis, yang mana falasi formal dan informal. Jadi secara ringkasnya, di sini falasi ini merujuk kepada hujah yang tak betul, hujah yang salah lah, hujah yang fakta dia tak tepat, macam tu lah. Kalau kita nak definisikan secara ringkas kan. So, insyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan falasi dalam sosial media, yang mana kita akan mulakan soalan pertama kepada kita punya panel pertama, Muhammad Fikri. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada kedua panel kerana sudi untuk menghadiri forum malam ini. So insyaAllah Fikri, selaku panel pertama, saya ingin bertanya kepada anda sendiri. Kita tahu bahawa pada hari ini media sosial sangat memberi kesan kepada kita semua, kerana setiap hari kita bangun pun kita tengok media sosial. Dan kalau kita nak buat apa-apa aktiviti pun tergantung juga dengan media sosial. Apa-apa maklumat pun kat media sosial. So, pada pandangan anda, panel pertama dalam forum ini, adakah falasi ini mungkin memberi kesan atau sesuatu memberi kesan, atau mungkin ada pandangan anda yang ingin anda kemukakan tentang falasi di dalam media sosial ini? So, kepada panel pertama Muhammad Fikri, tafadhal. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Okay, insyaAllah untuk falasi dalam media sosial ni, seperti kita tahu, media sosial ni banyak platform. Antaranya Instagram yang dikatakan setiap orang pun ada Instagram, Facebook ataupun kan WeChat lah dulu kan. So falasi ni memang kebanyakan yang berlaku, terutamalah di kebanyakan yang saya lihat kat Facebook lah. Yang kedua dalam Twitter. Itu banyak untuk hujahan-hujahan yang tak masuk akal. Tidak masuk akal. Okey, yang pertama, dalam pendapat saya dalam falasi dalam media sosial ini, satu adalah dia melibatkan dalam sikap. Okey, dalam Facebook semua orang boleh komen, semua orang boleh menghujahkan pendapat sendiri kan. Okey, untuk falasi dalam sikap ni sentiasa melihat kepada sudut pendapat sendiri. Contohnya, dia melihat satu kenyataan ataupun kita tak tahu itu benar atau tak, betul ke benda tu berlaku. Contohnya situasi sekarang macam COVID ataupun vaksin. Contohnya vaksin, betul ke vaksin itu membahayakan. So dia buat satu pendapat sendiri. Vaksin ni memang bahaya lah, dia kata. Dia tak terima hujah orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, falasi ad hominem. Dia maksudnya dia menolak pendapat orang lain dengan mencari kekurangan seorang. Contoh seorang guru dia viral matematik. Guru matematik dia memberi teguran agama kepada seorang budak. Lepas tu dia komen, guru matematik dia bukan dalam bidang agama, macam tu lah. Itu maksudnya.
menolak pandangan orang lain dengan mencari kekurangan. Dia guru matematik macam mana dia boleh sembang agama dengan pandangan dia sendiri je lah. Tak tengok pandangan orang lain. Betul? Yang ketiga, falasi putar belik. Kebanyakan dia berita terbawa-sebar lah. Dia mencari satu tajuk perhatian untuk menaikkan orang kata dia punya syarikat, tapi dia untuk kepentingan sendiri lah. Dia menyembunyikan fakta yang sebenar. Itu apa ni, falasi putar belik. Contoh, kebakaran berlaku sebab, contoh satu kebakaran itu dia berlaku sebab mungkin letupan gas, tapi dia mengolah balik tu, mengolah kesahihan kebakaran tu dia untuk menarik perhatian orang. Dia kata ada orang yang membakar ataupun kianat lah. Dia putar balik untuk fakta lah, padahal benda tu tak betul ke? Kan? Ya. Betul? Yang terakhir, falasi stereotip ataupun tanggapan kebiasaan orang ataupun tidak tahu tanggapan itu betul atau tidak. Contohlah, tanggapan tu memang sentiasa dalam masyarakat Melayu. Contoh, macam sentiasa yang contoh yang orang kata senang lah, macam kereta Myvi. Kereta Myvi kan orang kata King Highway kan. King of Highway kan. King of Road. Betul. Myvi. So banyak yang tanggapan kata Myvi ni banyak masalah. Dia padahal kata kereta ni okey je, cuma asalkan accident si Myvi. So benda tu tak tahu betul ke tak. Itu je. Alright. So thank you kepada saudara kita Muhammad Fikri kerana memberikan pandangan dia tentang falasi dalam sosial media tadi. So apapun saya boleh simpulkan yang mana di antara poin-poin yang saya boleh buat kesimpulan, yang pertama ialah falasi dia mencerminkan sikap seseorang tu. Kan? So, dia seorang tu macam mana dia bagi pandangan. Lepas tu dalam yang poin yang besar juga saya dapat ialah putar belik. Ini paling penting sebab kita tahu bahawa falasi ni kadang-kadang dia boleh melibatkan putar belik sesuatu fakta. So dia bukan juga membelitkan suatu fakta, tapi fakta yang dia ingin kemukakan itu tak kukuh. Jadi ini mengakibatkan falasi lah, kan? So saya rasa itu poin penting yang Fikri tadi kemukakan. So sekarang kita masuk kepada panel kedua, yang mana saya ingin bertanya kepada panel kedua kita, Muhammad Afiq Effendi, berkaitan kesan falasi ni. So kita tahu apabila ada falasi di dalam sosial media ni mesti ada kesan dia. So saudara Afiq, saya nak minta kesan yang anda boleh kemukakan sedikit je lah tentang kesan falasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, iaitu saudara Muhammad Nazri bin Yamin. Untuk kesan kepada falasi media sosial ini, pastilah akan berlaku penyebaran fakta palsu ataupun penyebaran berita-berita palsu. Sebab berkaitan dengan media sosial, orang boleh mengemukakan pendapat dan hujah tanpa mengambil suatu penyelidikan terlebih dahulu. Maksudnya dari diri seseorang itu sendirilah. Untuk sekiranya dan kebanyakannya berita-berita yang disebarkan itu atas kerana mereka ingin suatu perhatian lah. Itu kesan yang paling ketara dalam masyarakat kita, ingin perhatian orang lain. Maka dia akan menyebarkan suatu yang tidak ada penyelidikan untuk perhatian orang lain. Yang untuk kesan kedua, yaitu pastinya sekiranya ada falasi dalam media sosial ini, maka akan menyebabkan keruntuhan moral seseorang itu sendiri. Keruntuhan moral dari segi ketidakbertanggungjawaban. Tidak bertanggung jawab lah maksudnya. Pentingkan diri sendiri. Paham. So, jadi daripada hujah tadi saudara
Muhammad Afiq yang merupakan panel kedua, saya boleh rumuskan bahwa di antara kesan falasi di media sosial ini, yang pertama ialah penyebaran berita palsu. So kita tahu pada hari ini berita palsu di media sosial ini sangat banyak dan merebak macam penyakit lah. Orang baca pun orang sekali baca aja terus percaya macam tu. Itu yang jadi masalah tuh. Kalau kita tengok kan, so ini menyebabkan ada kesan buruk lah kepada orang tu, di mana dia menerima fakta yang tak betul dan dia membaca sesuatu yang tak sahih macam tu lah. So yang kedua pula dia ini saya rumuskan poin je lah. Yang kedua pula keruntuhan moral. So di mana apabila seorang tu menerima apa yang berita palsu tadi, so kita tak tahulah, mungkin daripada tu boleh berlakunya suatu perbuatan yang kita tak inginilah daripada orang tu kan. Jadi saya rasa untuk malam ni saya boleh rumuskan bahawa falasi di media sosial ni memang dah berlaku lama dah. Sejak wujud media sosial ni dia memang berlaku. Jadi sebagai rumusan, sebagai kesimpulan, apa yang penting kita kena kesan. Apabila ada suatu berita itu, kita kena tengok sejauh mana kesahihan berita tersebut. Sekiranya berita itu terdapat falasi atau boleh dikatakan hujah dia tak kukuh, fakta yang salah, sebaiknya kita tinggalkan je lah. Kita jangan ambil dia sebagai hujah macam tu. Okay? So yang kesimpulan kedua yang saya boleh buat adalah apabila falasi di media sosial ni berleluasa, dia akan memberi kesan buruk lah. Bukan sahaja kepada kita yang orang yang suka melihat media sosial ni, tetapi juga kepada golongan-golongan yang atasan, yang berumur. Sebab ada di antara mereka tak mahir dalam bidang IT kan. Jadi itu yang kita risau kesan dia. Jadi untuk penutup forum kita malam ni, saya moderator, saya Muhammad Nazri bin Muhammad Yamin, sebagai moderator untuk forum ni, mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada dua orang panel ni, Muhammad Fikri dan juga Muhammad Afiq, kerana sudi untuk meluangkan sedikit masa untuk menjayakan forum ni. Jadi diharap kepada sesiapa yang melihat forum ni, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati anda di bulan Ramadan ini, dan juga semoga anda mendapat manfaat daripada forum yang pendek ini ya, macam tu. Jadi itu sahaja daripada kami bertiga. InsyaAllah sekiranya di lapangan kita akan berjumpa lagi. Itu sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.